إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صدق الله العظيم. Kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma
شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya terapakkan setinggi puji ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla Jalalah, Qadhi Rabbul Jalil, pentadbir seluruh alam, menjadi raja di hari kiamat, yang memiliki langit dan bumi. Segala puji tertentu bagimu ya Allah, atas nikmat yang telah pun Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini. Dapat lagi kita bersama-sama menghirup udara, melata di muka bumi Allah. Seterusnya mengikul satu amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita, umat mutaakhirin milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, tanda kesyukuran seorang hamba
memaksimumkan masa yang telah pun diberikan. Yakni satu masa yang Allah pinjamkan kepada kita, kita belanjakan di jalan Allah. Itu jalan menuntut ilmu. Tidak ada jalan yang lebih mulia di sisi Allah dan Rasul melainkan jalan menuntut ilmu. Dan insya-Allah kita akan sambung bersama-sama muzakarah kita ataupun perbincangan kitab 10 sahabat yang dijamin syurga. Kita hari ni ya, sambungan muka surat 141. Kisah ketiga Perang Yarmuk. Masih lagi di dalam perbincangan seorang nama besar sahabat Nabi SAW, Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam, yang mana kita tahu beliau adalah seorang sahabat yang terbilang pahlawan tertinggi di antara pahlawan-pahlawan Rasulullah SAW yang menyertai setiap peperangan dengan Nabi SAW. Tak pernah satu perang pun dia skip. Tak pernah. Semuanya dia ada. Dan setiap peperangan yang dikatakan Zubair bin Awam dipertanggungjawabkan oleh Nabi SAW membawa panji-panji. Biasanya yang membawa panji-panji dia akan duduk paling depan dalam rombongan tentera-tentera. Dia nanti duduk paling hadapan, membawa panji yang berwarna hitam yang ditulis dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berselendang kuning. Dia pakai serban yang berwarna kuning, sehingga kan kita dah belajar pada minggu-minggu yang lalu yang mana bila disebut tentang peperangan Badar, kata Rasulullah Badar itu milik Zubair bin Awam. Sebab apa? Dalam Badar dihantarnya malaikat. Dan malaikat Jibril dia takkan menyerupai mana-mana sahabat. Dia takkan menyerupai mana-mana orang. Tapi dia menyerupai wajah Zubair bin Awam. Itu malaikat Jibril yang dihantar turun dalam peperangan Badar, mengetuai para malaikat, membantu tentera-tentera muslimin Badar dalam memerangi musuh di kalangan musyrikin Quraisy. Kata Rasulullah, Badar milik Zubair bin Awam. Dan telah pun kita sama-sama berbincang pada minggu yang lalu beberapa peperangan, siri peperangan selepas Badar, yang mana di dalam peperangan Badar kita ulang sikit lah. Orang kata perangat jangan bagi basi. No? Al-maklumlah kita punya akal ni selalu basi. Tak dan nak sari lah. No? Kona sikit je, baru kona. Bukan kona jalan, kona surau je. Dah pun basi. Mungkin puan-puan tak lah, no? Okey. Yang selepas siri peperangan Badar, dia ikut pula. Selang 2 tahun dalam peperangan Badar tu dia sembelih siapa? Dia tikam siapa? Talha bin Abi Talha kan. Kemudian siri yang kedua dia terus ikut selang 2 tahun je. Kalau kata Badar berlaku dalam bulan Ramadan, maka berlaku satu lagi peperangan Uhud dalam bulan Syawal. No? Tapi bukan tahun tu lah, lepas 2 tahun. Berlaku peperangan Uhud di dalam bulan Syawal, yang mana dalam peperangan Uhud itu menyaksikan dia membunuh ramai musuh Allah, dan di antara yang dia bunuh iaitu ponakan dia sendiri. Siapa ingat nama dia? Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid dibunuh di dalam peperangan Uhud. Kemudian daripada peperangan Uhud, saya ada cerita dah satu peperangan yang mana Rasulullah kata balik ni jangan masuk dalam rumah. Siapa yang nak ikut Rasulullah? Ada satu peperangan lagi yang tak diceritakan dalam secara masyhur dalam siri-siri peperangan Rasulullah, yang mana peperangan tersebut dinamakan Hamra'ul Asad. Hamra' Asad. Hamra' Asad ni orang kafir dalam perang Uhud lari. Lari sebab depa perang Uhud ni dia ada 3 pusingan. Pusingan pertama Muslim menang.
Pusingan kedua Muslim kalah. Peperangan ketiga, pusingan ketiga ni Muslim menang balik. Bila mana Rasulullah SAW dan para sahabat turun daripada Bukit Uhud, orang-orang musyrikin lari. Lari pergi bersembunyi di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Lepas tu Zubair bin Awam dia hebat kat Rasulullah. Musyrikin dah lari. Rasulullah kata mereka akan patah balik. Kalau kita tak kejar, mereka akan patah balik. Memang setelah disiasat, medan pertempuran Uhud tu dah kosong. Jarak Hamra'ul Asad daripada bumi Uhud ni lebih kurang 250 km. Jadi jauh. Lepas tu Rasulullah kata, kita balik. Sebab apa? Sebab kan kalau teruk nak balik, bila balik pergi ke rumah, Rasulullah kata, siapa yang nak ikut aku? Tak sampai lagi ke rumah. Ke mana? Tanya Zubair bin Awam. Ke Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad ni satu tempat nama dia. Satu wadi, lembah. Kita ke Hamra'ul Asad. Lepas tu Zubair kata, aku ikut. Aku ikut. Kata Rasulullah SAW. Masa tu, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar baru melahirkan anak kedua bernama Urwah. Baru melahirkan anak kedua. Wahai Zubair, hang tak mau balik ke pergi tengok anak yang baru lahir? Dia kata boleh, nak balik sat. Tapi diceritakan di dalam sejarah peperangan, dia balik rumah, dia tak masuk dalam rumah. Daripada luar pintu, Sayyidatina Asma keluar bagi dekat dia air, dia minum air, bagi dekat dia anak. So dia tengok yang anak dia yang kedua yang nama Urwah tu, dia dukung anak, dia sempat azan dan iqamah, dia bagi balik. Masuk dalam rumah pun tak. Walhal dah lama dah tak jumpa anak isteri. Kalaulah kita kata, oh tak larat lah, dah mati dah punya ramai. Ni di pakaian dia tu penuh dengan darah lagi. Tapi dia kata, dia tak boleh masuk dia. Dia nak ikut Rasulullah. Pergi ke Hamra'ul Asad. Tanya Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, Sayyidatina Asma kata, berapa lama? Dia pesan kepada isteri dia, kan aku kata, apabila setiap kali aku keluar berperang, jangan tunggu aku balik. Sebab aku akan syahid. Cita-cita pertama syahid, kedua menang. Tak syahid, menang. Antara dua tu je. Kalau aku balik tu menang. Kalau aku tak balik tu syahid. Itu cita-cita dia. Lepas tu bila mana waktu ni Abu Bakar As-Siddiq melintasi rumah dia, tengok rupanya suami isteri ni duduk sembang di luar rumah. Tak masuk. Bukan rumah orang lain, rumah sendiri ikut. Tapi dia tak masuk. Dia kata dekat Abu Bakar. Bila Abu Bakar tanya dia, awak tak masuk dulu. Kata kalau masuk lambat. Kan mereka dengan berekah baju besi. Kan? Dengan kasut, kalau masuk lambat. Dia kata. Dan Rasulullah sedang menunggu. Memang Rasulullah duk tunggu dia. Memang Rasulullah duk tunggu dia. Kalau kata dia pun tak masuk, bermakna Rasulullah pun tak masuk dalam rumah. Lepas tu bila dia pergi, Rasulullah tanya, apa jantina anak kedua? Dia kata lelaki. Tu yang diburu nama Urwah tu. Seorang sahabat yang syahid dalam medan perang. Dia buru tu nama Urwah. Dan Rasulullah kata, tak sempat bermain. Nanti dia kata, kalau tak syahid, boleh balik jumpa. Tu dia. Okey, kemudian dalam peperangan Hamra'ul Asad ni, dia kata dekat Rasulullah sempat untuk masuk dalam rumah dan bermesra dengan anak dan isteri. Hantar dia dulu pergi. Dia kan suka jadi perisik. Dia suka jadi spy. Kita hantar dia dulu pergi. So, kata, kalau kata aku hantar hang, kami semua kena ikut. Baik, dalam peperangan Hamra'ul Asad ni, Rasulullah bawa tak ramai. Sebab kan Rasulullah bagi pilihan. Siapa nak ikut aku, jom. 40 orang saja yang ikut. Tak ramai, 40 orang yang saja yang ikut. Dia ni pacu kuda selaju-lajunya pergi dulu. Nak tengok
kedudukan di perbatasan tu, musuh duduk tak mana agar mudah Rasulullah masuk. Jadi dia pergi dengan menunggang kuda yang cukup laju. Orang-orang musyrikin Quraisy ni tengok seekor kuda yang begitu laju ditunggangi oleh seorang lelaki yang tinggi, besar badan dia, dengan serban kuning dia kan, yang kata Zubair bin Awam ni, tangan kanan dia pegang pedang, tangan kiri dia pegang satu lembing, di belakang dia ada panah, dia ada 3 senjata. Lepas tu dia hebat. Kemudian bila mana dia pacu kuda yang selaju-lajunya, jarang sekali dia pegang tali kuda tu. Dan dia di antara sahabat yang boleh berdiri di atas kuda sambil berlawan. Sebab ini bukan cerita dongeng, bukan cerita kartun, komik, bukan. Ini kisah benar. Dia di antara sahabat yang boleh berdiri. Kalau Jabir boleh masuk bawah pokok kuda, dia boleh berdiri di atas kuda. Jadi dengan sebab tu, kalau dikata dia nak tengok satu-satu tempat yang tinggi yang dia tak nampak, dia tak payah naik di atas bukit, dia naik di atas belakang kuda berdiri. Bila orang musyrikin ni tengok dahsyat ni yang duk main, dahsyat yang dia duk main ni, pergi balik abang. Siapa? Dia bertanya, siapa tu? Yang bunuh Pak Menakan dia. Lalu dia kata, nampak yang kena bunuh. Zubair bin Awam. Dia ni memang dia latih dia komandonya. Memang dia jenis hati keris ni. Dia kalau kata masuk pertempuran musuh, kita akan cerita dalam siri peperangan Mesir tu. 3 kali ulang keluar. Kata, hampa tak masuk lagi, aku 3 kali ulang lah. Kita akan, insyaAllah kita akan cerita. Menarik kisah dia dalam medan peperangan ni. Jadi bila dia sampai di Hamraul Asad, musuh dah lari masuk ke Mekah. Tak ada dah. Jadi Rasulullah pun sampai. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah kata tak ada. Kata Zubair bin Awam, masa aku tadi sampai masih ada lagi jejak yang masih basah. So baru saja patah balik. Ini peperangan Hamraul Asad itu terbatal dengan sebab Zubair bin Awam dah sampai. Lepas tu dia kata dekat Rasulullah, kita tunggu. Kita jangan balik lagi. Kita tunggu untuk tempoh beberapa hari. Kot-kot ni wayang musuh. Lepas lari Sa'ad, lagi dia tengok kita patah balik, dia kembali. Jadi Rasulullah berkemah seminggu di Hamraul Asad, dan memang tak nampak bayang dah. Kata musyrikin tu nak patah balik. Betul Rasulullah pun balik ke Madinah. Okey, kemudian berlaku lagi beberapa siri peperangan. Lepas perang Uhud, berlaku peperangan Khandaq. Kan kita dah cerita dah, tapi saya kata saya ulang ni. Saya ulang sebab nak tarik minat kita untuk membaca siri-siri peperangan sahabat-sahabat hebat ni. Bila dalam peperangan Khandaq, kan Nabi tanya. Dalam peperangan Khandaq itu dikeluarkan seorang lelaki yang bernama Abu Zatu Qubash ataupun Abu Zatu Qabsi. Qubash ataupun Qabsi, iaitu lelaki yang memiliki otot yang besar. Zatu Qabsi ni orang yang ada otot. Kalau kita nak panggil apa? Badan sasa. Yang ada berulah-ulah tu, berketul-ketul tu. Sado. Okeylah. Okeylah. Sado pun sado. Okay. Dalam perang Khandaq ni, kan kita tahu perang Khandaq adalah peperangan yang paling lama. Dah masing-masing tak larat tunggu. Pakat berpulak parlimen. Parlimen musyrikin berpulak Zatu Qabsi. Lepas tu Rasulullah tanya di kalangan sahabat, siapa nak keluar? Siapa nak keluar? Umar kata aku keluar. Lepas tu Rasulullah tak mahu Umar. Rasulullah tanya, siapa lagi nak keluar? Zubair bin Awam kata aku keluar. Rasulullah tak mahu Zubair. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa nak keluar? Sayyidina Ali yang kat tangan, aku keluar. Aku keluar. Kemudian Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali yang keluar. Sebab mereka akan beradu 1 lawan 1. Tak Zubair bin Awam buat macam mana?
Dia pergi kepada Sayyidina Ali, dia kata, wahai Ali, dia kata, hang bagilah penghormatan nang ni dekat aku. Minta penghormatan dia nak keluar. Ha? Dia kata, bagilah penghormatan ini kepada aku kerana sesungguhnya aku teringin sangat nak beradu tenaga dengan Zatul Qabs. Zatul Qabs ni. Sebab Zatul Qabs ni duduk apa? Duduk cabar, keluar mat. Dia koyok baju dia ni. Aku tak pakai sebarang jenis pelindung, baju besi aku tak pakai. Koyok baju tunjuk body dia dekat tentera muslimin kot nak takut. Dia tak tahu hak yang pahlawan Rasulullah tu macam singa lah. Lepas tu, masa tu yang Zubair marah sangat pasal Zatul Qabs koyok baju. Ha? Dia minta dekat Sayyidina Ali, bagilah dia kata, bagilah aku nak keluar. Lepas tu Sayyidina Ali kata, hang bagi alasan dekat aku pasal apa nak keluar? Dia kata, pedang aku ni Rasulullah dah jampi. Rasulullah dah doa. Maaf, bukan jampi. Rasulullah dah berdoa untuk pedang aku ni. Untuk diri aku juga Rasulullah dah berdoa. Hang bagilah aku keluar. Lepas tu, dengan penuh penghormatan, Sayyidina Ali jumpa Rasulullah, kata Zubair nak keluar juga ni. Kan Rasulullah memang tak mau bagi dia keluar. Kata Rasulullah tadi dia marah. Nah, aku marah dekat dia, kata Rasulullah. Aku marah sebab tengok dia marah. Kita nak berlawan dengan musuh, jangan ada rasa marah. Kerana kemarahan itu datang daripada syaitan. Tapi kita nak lawan dengan musuh, lawan kerana Allah. Suruh dia tukar minyak. Suruh dia tukar minyak. Dia marah sebab dia tengok Zatul Qabs koyak baju. Jadi, bila mana Rasulullah cuba menenangkan dia, dia kata tak apa, dia kata. Tapi bagilah dia nak keluar sangat-sangat. Rasulullah bagi dia keluar. Zatul Qabs. Dan menyaksikan peperangan yang amat hebat kan. Di antaranya yang terakhir sekali, dia belah musuh tu sampai terbelah pelana. Kan? Tembus-menembus tu di antara cerita dia. Dia kalau musuh dia, lepas dia bunuh dia akan belah dua. Lepas dia bunuh dia akan belah dua. Maknanya dia memang tak mangkit terus lah. Kalau kata takat-takat tikam sekali dua, dia apa? Dia akan belah dua. Dia bukan potong kepala dia putus, tapi dia belah tu. Dahsyat lah. Katakan Az-Zubair bin Awam. Lepas habis peperangan Khandaq tu, saya cerita minggu lepas. Lepas habis peperangan Khandaq kan orang Yahudi jahat. Buka satu pintu belakang. Bagi musyrikin masuk. Yahudi Bani Quraidah. Berlaku pula peperangan Bani Quraidah. Tak dan balik ke rumah sebenarnya. Tak dan balik ke rumah. Mula dah kena dah nak balik. Sambung pula lagi. Dalam peperangan Bani Quraidah tu pun dia minta ke Rasulullah. Tak tahu kenapa dia selalu minta. Sebab dia nak syahid. Dia kan, dia punya sayang dekat Rasulullah. Dia kata, aku ni ya Rasulullah, kalau boleh, aku tak mau tengok hang wafat depan mata aku. Aku nak wafat sebelum hang. Dia nak mati sebelum Rasulullah. Sebab tu bila mana keluar, dia akan minta, biar aku keluar dulu. Bagi aku keluar dulu. Dia tak boleh tengok kalau kata Rasulullah mati. Dan siapa pun tak tahu macam mana cara Rasulullah tu nak mati. Dia pun duk rasa Rasulullah ni mungkin akan dibunuh. Dia bimbangkan dia di antara hawarin Rasulullah. Dia kata kalau aku dapat siapa yang bunuh hang, tak dapat pun aku akan bunuh semua mereka tu. Jadi sebab itulah dia ni di antara sahabat yang selalu minta nak ke depan. Kalau dia kata hang mati, di tangan siapa-siapa pun akan aku bunuh satu puak tu pergi perhabis. Rupanya dia tak tahu Rasulullah bukan mati di mana-mana tangan musuh. Rasulullah mati sebab sakit. Mungkin kerana terlalu rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijemput. Habis daripada peperangan Khandaq tu, dia pun menang besar, pergi ke Quraidah, menang besar, patah balik. Hari tu dan sempat balik. Sempat balik. Sempat balik tu dapat anak lagi 2 orang. Dapat anak lagi 2 orang. Berlaku beberapa siri peperangan lagi. Apa dia habis banyak Quraidah, perang Khaybar. Peperangan Khaybar. Dalam kitab kita tak cerita, tapi saya nak cerita secara terperinci perang yang Nabi ni.
Habis Bani Quraidah dia pergi Khaybar. Di dalam peperangan Khaybar ni, yang mana Khaybar ini menyaksikan mereka berperang dengan musuh Bani Quraidah ni, kan kena halau. Bila halau, lari pergi Khaybar. Satu tempat nama Khaybar. Bersatu dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Di situ, dalam perang Khaybar ni, Yahudi buat tembok benteng yang tinggi-tinggi. Itu yang kita dah cerita. Sayyidina Ali ambil pintu tu, bubuh di atas belakang. Pintu tu boleh bawa 30 orang tangguh. Tapi Sayyidina Ali bawa seorang je. Nah, yang nak melintasi benteng ni, Sayyidina Zubair bin Awam pijak di atas pintu tu, lompat naik di atas benteng. Mau ke orang tak takut nah? Lari ni, yang dikatakan pelarian Yahudi ni, tak boleh nak duduk dah di Khaybar. Lari lagi. Jarak di antara Khaybar dengan bumi Madinah 350 km. Tadi Hamra Aswad 250. Ini perkiraan lebih kurang lah, bukan tepat lah. Jadi, kalah dalam peperangan Khaybar. Kalah. Bila kalah dalam peperangan Khaybar, balik mai, sampai di rumah, satu lagi peperangan berlaku. Peperangan yang dinamakan peperangan Wadi Qura. Rasulullah tak pi. Dia pi. Dia kata kat Rasulullah, dekat sangat antara Khaybar dengan Wadi Qura ni, dekat sangat. Ya Rasulullah berehat. Dia ni dia muda kan? Dia pi. Jadi dalam peperangan Bani Qura ni, di Wadi Qura ni, dia berperang dengan Quraisy. Bangsa dia sendiri. Bangsa dia sendiri yang musyrikin. Jadi dia berjaya menumpaskan beberapa pahlawan Yahudi yang bersatu dengan puak-puak musyrikin. Kemudian habis peperangan di Wadi Qura, satu lagi perang. Perang Hunain. Bukan Hunain lagi. Bukan Hunain. Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun ke-8 Hijrah. Masuk ke Fathu Mekah, Rasulullah ni bahagi kepada 4 kumpulan. Kumpulan pertama, Khalid Al-Walid. Kumpulan kedua, Abu Ubaidah. Kumpulan ketiga, Zubair bin Awam. Kumpulan keempat, Rasulullah SAW. Masuk melalui 4 arah pintu yang berbeza-beza. Nak masuk pergi ke Mekah, nak tawan balik Kaabah, nak ambil balik. Kan dia tak boleh buat umrah, jadi nak tawan balik. Rasulullah bagi kepada 4 kumpulan, dan Rasulullah jadikan Zubair bin Awam sebagai sayap kanan baginda. Jadi Rasulullah tanya dia, nak masuk ke mana? Dia kata, letaklah dia kat mana. Rasulullah kata, kita bergabung. Rasulullah rupanya nak beriringan dengan dia. Okay, kalau hari ni kita kata masuk melalui arah Ma'la. Ma'la, perkuburan Sayyidatina Khadijah. Masuk melalui arah Ma'la. Bila sampai, dia bertembung dengan Rasulullah betul-betul di Ma'la. Rasulullah ambil sedikit masa menziarahi makam Sayyidatina Khadijah. Lepas tu dia naik di atas bukit. Kan perkuburan Ma'la tu dikelilingi dengan bukit. Dia naik, kan dia pembawa panji Rasulullah. Dia pacak di atas bukit tu. Bendera lambang keislaman. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di dalam kota Mekah tu nampak. Bendera dah naik. Siapa pacak? Dia bertanya. Zubair bin Awam. Nampaknya kita kena keluar sebelum berlaku pertumpahan darah. Pasal apa? Zubair bin Awam dah sampai. Melalui pintu selatan adanya Khalid Al-Walid. Tak nampak lagi. Baru nampak Zubair bin Awam. Orang musyrikin Quraisy ni dah siap bungkus. Pasal apa? Rasulullah bagi 2 pilihan. Masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, bunuh. Bunuh. Ataupun keluar siap-siap. Sebelum kena jadi hamba tawanan. Mereka pun siap bungkus nak lari keluar.
Zubair bin Awam turun, Rasulullah pesan kepada Zubair bin Awam satu je. Jangan cabut pedang dari sarung. Jangan cabut, maknanya Rasulullah kata kita bukan nak main bergaduh. Kita bukan nak main kelinga orang. Kita nak main fathu. Fathu ni maksud dia pembukaan kota Mekah. Kita nak ambil balik Kaabah ni. Tapi orang kafir ni takut, lari keluar. Takut pasal tengok dia tu. Lari keluar ambil. Lepas tu baru lepas masuk. Kemudian itu peperangan yang ke-8. Yang ke-9. Balik daripada peperangan Fathu Mekah tu ke rumah. Kemudian orang-orang Islam bersatu dengan penduduk Mekah yang mana yang mau masuk Islam. Jadi Islam makin kuat, makin ramai. Nak berperang dengan Yahudi lagi. Kenapa setiap siri peperangan Yahudi sampai hari ini lah? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Allah Ta'ala bagi keizinan kepada Yahudi laknatullah untuk terus berperang dengan Islam kerana Allah Ta'ala nak tukar syurga dengan orang Islam. Tahu tak? Bila kita melayang jiwa, nyawa dan balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang syahid dengan Yahudi adalah surga. Itu hikmah dia. Kenapa Yahudi? Awak tak boleh buat main orang lain. Asyik-asyik Yahudi. Bila dah ramai, 12,000. 12,000. Rasulullah kata, Yahudi semakin kuat. Yahudi ada 8,000. Orang Islam ada 12,000. Kita nak berperang, tak boleh di Mekah, tak boleh di Madinah. Pergi di satu lembah bernama Hunain. Lembah Hunain. Peperangan yang ke-9. Peperangan Hunain. Jadi, orang-orang Islam rasa macam selesa. Tak pernah lagi dalam siri peperangan, orang Islam ramai daripada orang kafir. Tapi dalam peperangan Hunain ni, orang Islam ramai. Jadi dia pun macam kita kata, yakin lebih. Yakin menang lebih. Bajet bagus. Rasulullah dah pesan dah. Yang bagi kemenangan bukan jumlah. Tapi yang bagi kemenangan ialah Allah. Ketika mana ada di kalangan para pejuang tu timbul rasa riak mungkin sikit, kita ramai. Kita boleh menang, kita garanti menang, kita ramai. Okey. Bila ada cakap-cakap yang mencemarkan niat, tu jadi kalah. Hunain kalah lah. Perangan Hunain kalah. Okey, lepas tu cerita nak berlaku peperangan Hunain ni. Orang-orang Yahudi mengatur strategi yang amat hebat. Dia letak parlimen-parlimen mereka di atas bukit. Hunain ni dia lembah. Lembah. Kemudian dia celah-celah bukit, di celah-celah gunung, di atas gunung. Mereka pasal buat serang hendak. Mereka letak tentera-tentera pemanah, tentera-tentera berkuda, dia duduk di celah-celah bukit. Untuk meninjau mana dia orang Islam. Mereka kata orang Islam dah sampai lama dah. Tapi tunggu orang Yahudi tak keluar. Ada, Yahudi dah ada. Nyorok. Kami heran ada satu orang ni, dia berkata. Dia ni tak duduk diam. Dalam perang Hunain ni, maaf saya tak ingat siapa ketua dalam perang Hunain, ketua musyrikin ketua Yahudi ni. Dia kata hampa duk tengok siapa. Bila dia pun main berimpun ramai di atas bukit tu, dia tanya hampa ni duk tengok siapa. Tu dia kata, tengok laki-laki tu. Dia ni duduk tak diam. Mundar-mandir ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Yang mana? Yang berpakaian hitam dan berserban kuning. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan dia? Pasal apa dia tak duduk diam? Kata ketua mereka, yang tu kalau hampa nak tahu, itulah Zubair bin Awam. Dia macam singa. Dia kalau dapat musuh dia boleh koyok. Itu dalam peperangan Hunain. Memang kalah dia serang secara serang hendak. Tapi waktu ni Rasulullah berjaya menyelamatkan
sebahagian besar daripada tentera muslimin dengan baginda ambil pasiak. Nabi bali pasiak sebagai senjata. Panjang nanti kita cerita, ada tu ketika kita cerita Hunain saja. Okey, kemudian satu lagi peperangan. Sebab saya nak cerita ni sebab semasa ada Rasulullah. Peperangan yang ke-10. Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah, tapi Rasulullah tak ikut. Yang mana di dalam peperangan Tabuk ini kan paling dahsyat, paling dahsyat berlaku peperangan. Ketua dia yang jadi ketua. Zubair bin Awam dilantik sebagai ketua dalam peperangan Tabuk. Rasulullah berdoa untuk dia. Rasulullah kata, hang tak syahid lagi wahai Zubair, hang akan balik. Akan balik. Balik ke pangkuan kami, menanti kedatanganmu. Rupanya sungguh, patah balik. Bila patah balik, tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah sakit. Rasulullah sakit. Zubair bin Awam tak mau tinggal sebab dia kata kalau dia takut kalau dia pergi lagi dia mati tak ada jumpa Rasulullah. Masa tu baru diterima ikat yang Rasulullah juga manusia biasa ada rasa sakit. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka naik Sayyidina Abu Bakar. Bila naiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berperang. Perang melawan orang yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq hantar dia. Pilah. Pilah. Sak saja murtad pergi Islam balik. Yang tak mau bayar zakat pun bayar, ambil. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar, naik pula Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya ingat perang tu ada tulisan kita. Okey, perang Yarmouk. Di muka surat 141 kan, dia tu Yarmouk kan. Yarmouk ni nak ikut peperangan hak yang ke berapa belah pun tak tahulah. Tu yang kata luka tikaman di badan dia tu paling banyak. Zubair bin Awam ni. Nak kata pun dia tak duduk diam. Dia tak pernah duduk diam. Sampailah dia berkata, dia punya badan ni macam besi. Macam besi. Kadang-kadang tikam dengan pedang tak kena. Berbunyi keteng-keteng. Rupanya kena baju besi dia tu. Bukan dia kebal pun tak. Sebab dia luka rata dah. Okey, dalam peperangan Yarmouk kita lagi sikit. Pada perang Yarmouk yang dilakukan untuk menakluk negeri Syam, teriakan Zubair memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan satu rombongan pasukan, hingga musuh-musuh Allah yang ada di hadapannya pun mengalami kekalahan dan lari terbirik-birik seperti larinya tikus-tikus yang ketakutan. Peperangan Yarmouk ni dia lawan dengan Maharaja Hercules. Dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Peperangan Yarmouk. Umar Al-Khattab, Hercules. Yang mereka duk kata panglima mereka Yahudi kan. Duk buat gambar Maharaja tu lah. Dia ni berlaku, Yarmouk ni berlaku pada tahun ke-13 Hijrah. Elok-elok wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, terus pergi ke Yarmouk. Yarmouk ni nama satu tempat yang mana mula-mula Sayyidina Umar melantik Khalid bin Al-Walid. Lepas tu diikuti dengan panglima sebelah kanan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian panglima sebelah kiri Zubair bin Awam. Dalam peperangan ni yang mana dia kata depa lawan sehabis-habisnya, jumlah tentera Yarmouk Rom 250,000 orang. 250,000 orang.
Tentera muslimin 40,000. 250,000 dengan 40,000. Agak-agak berapa kali ganda? Oh, kali ganda. 40 dengan 250. 5 kali ganda atau 6 kali ganda? Lebih kurang? Tidak. Punya ramai. Tentera Rom. Punya ramai. Cukup sengit berlaku peperangan Yarmouk ini dan diceritakan macam mana Zubair bin Awam merempuh di tengah-tengah khalayak musuh dengan begitu berani, sehingga kan satu lembing tembus-menembus di bahu dia, satu panah tercacak di belakang dia, satu lagi lembing pendek tu terpacak di betih dia. Tapi dia tak berhenti. Bila tentera-tentera Rom tengok dia ni, dia pun jadi takut. Dia pun kata dia ni bukan manusia. Sampai dia pun kata kita bukan berperang dengan manusia, kita sedang berperang dengan jin. Dia pun panggil dia jin. Punya berani dia. Bayangkan kalau dah kata lembing tu tembus-menembus di bahu ni, mana dia baju besi dia tu tembus lah. Tembus. Kalau kata anak panah yang kena di betih dia tu pun tembus-menembus. Kita kalau kena pisau hujung jari pun sudah lah. Hari tu tak masak dah. Dia duduk tatang hak jari dia kena pisau tu je. Tak boleh masuk, darah duduk keluar. Alasan. Yang ni kalau kena tembus-menembus tu. Tak duduk lagi. Ni kata 6 kali ganda punya tentera. Dia kata kita bukan lawan dengan manusia ni. Kita berlawan dengan jin. Akhir sekali, subhanallah. Kalau nak cerita banyak, cerita tentang Yarmouk ni. Di antara pahlawan-pahlawan hebat, menang. Berpihak pada jumlah muslimin yang ada 40,000. Syahidnya tentera muslimin di dalam peperangan Yarmouk ialah 3,000 orang. 3,000 orang yang syahid dalam peperangan Yarmouk. Tahu tentera Hercules berapa orang? 50,000 yang gugur. Daripada 250,000 kan? 50,000 mati. Berbanding dengan tentera Muslim 3,000. Tengok bilangan lah, no? Tengok bilangan lah. Jadi dia kata ketika ni, ketua ni Saidina Umar Al-Khattab, saya kata Hercules tu Saidina Umar Al-Khattab baru nampak. Maharaja yang kata kuat, boleh angkat segala pokok, segala batu. Itu sebab mereka boleh promosi filem mereka kan. Tapi kalau Islam boleh promosi filem Islam, keluar parlimen dahsyat ni, tak tahulah macam mana. No? Tapi kita orang Islam ni lebih beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tak payah dipromosi. Ini yang mau belajar, hantarlah betapa hebatnya tentera-tentera Islam. Jauh lebih hebat daripada tentera-tentera musyrikin. Jadi Hercules ni waktu dia duk siap barang-barang lah nak keluar, terpaksa keluar daripada Rom. Dia kena tinggal Rom lah. Rom ni Allah Ta'ala jadikan muka bumi yang subur. Dia banyak tanaman-tanaman dia, hasil bumi dia yang banyak. Menangis. Menangis. Kata Saidina Umar Al-Khattab, bawa sekadar apa yang hang boleh bawa. Banyak mana nak bawa. Sambil Hercules menangis, satu catatan tentang tangisan dia antara ucapan Raja Hercules semasa meninggalkan Rom, dia kata, selamat tinggal wahai Syriaku, dia kata. Selamat tinggal wahai Syriaku, bumi yang paling subur dan cantik. Kau kini di tangan musuhku, semoga keamanan bersamamu. Dia tulis satu surat, dia tinggal dalam istana dia. Yang mana dimasuk oleh Saidina Zubair bin Awam, ambil surat tu, bagi dekat Saidina Umar Al-Khattab.
Sayyidina Umar Al-Khattab naik di atas mimbar baca sekuat-kuatnya. Yang kata kehebatan tentera Islam dapat menawan Rom. Lepas tu dia masuk pergi ke Parsi. Kok mana pun Zubair bin Awam diminta untuk duduk di sayap yang paling hadapan. Lepas tu kitab kita, dia tahu kisah perang keempat kan. Sebenarnya ni yang keberapa belah dah. Apa dia? Perang Mesir. Perang Mesir. Baik, kita baca pula. Di antara hal baik yang diterima oleh Zubair radhiyallahu anhu adalah bahawa dirinya termasuk ke dalam rombongan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As yang datang ke Mesir untuk menakluk negeri tersebut dan memasukkan agama Islam ke dalamnya. Ketika sampai di depan benteng Babylon, kaum muslimin berhenti. Usaha mereka untuk memecah benteng yang kokoh itu hampir habis. Padahal mereka belum boleh menakluknya. Pengepungan terhadap benteng tersebut dilakukan selama berbulan-bulan hingga Zubair memperlihatkan satu tindakan yang menarik yang menunjukkan sikap kepahlawanannya. Apa dia buat nak? Zubair berkata kepada kaum mukminin, sesungguhnya aku mempersembahkan jiwaku ini untuk Allah. Aku berharap agar Allah menakluk benteng itu untuk kaum muslimin. Zubair meletakkan sebuah tangga ke dinding benteng tersebut, lalu dia naik ke atasnya. Sebelum naik, dia berpesan kepada rakan-rakannya, jika kalian mendengar bacaan takbirku, maka bertakbirlah kalian. Zubair pun menaiki tangga yang sudah diletakkan di dinding benteng. Lalu kaum muslimin pun mengikuti jejaknya. Ketika Zubair mengucapkan takbir, kaum muslimin yang berada di belakangnya juga ikut mengucapkan takbir. Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi. Maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya Zubair radhiyallahu anhu berhasil menakluk benteng itu seorang diri. Setelah itu seluruh wilayah Mesir pun berhasil ditakluk satu persatu. Kaum muslimin telah mengetahui betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan Zubair. Bahkan salah seorang dari kaum muslimin pernah berkata, sungguh aku telah melihat dada Zubair dan sungguh pada dadanya itu terdapat goresan-goresan akibat sebatan pedang dan tusukan tombak yang menyerupai aliran sungai. Ini lagi dahsyat nak. Peperangan Mesir. Baik. Perang Mesir ini berlaku di dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Gubernur Mesir Amr bin As. Orang Mesir ni, Mesir kan dia satu wilayah yang besar. Orang Mesir ketika tu belum Islam. Ramai lagi yang belum Islam. Mereka punya jumlah musuh bergabung dengan Rom cukup ramai. Ada lebih kurang dalam 400,000. Ni bergabung. Puak-puak musyrikin. Semua bergabung dalam peperangan ni nak tawan Mesir. Masa tu Mesir tak Islam lagi. Cuma Amr bin As boleh ambil satu wilayah. Itu dia boleh jadi gubernur. Lepas tu Amr bin As hantar surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab minta bantuan tentera. Sayyidina Umar Al-Khattab hantar 4,000. Hantar 4,000. Dia kepung lah benteng. Benteng Mesir tu. Benteng dia katanya ada 12 pintu. Kota tu. Tak boleh nak masuk. Duk kepung saja. Jadi kata Amr bin As tak boleh menang, bagi 4,000 saja. Mereka ada 400,000 tak boleh menang. Hantar pula surat. Daripada Mesir nak pi ke Madinah jauh. Bukan kata boleh pi balik hari. Berbulan juga makan masa nak. Jadi hantar pi lagi. Hantar lagi minta tambahan tentera. Lagi 4,000. Dah ada, dia minta 4,000, dia minta 8. Kan dah ada kat dia 4, dia minta lagi 8. Sebab dia kata, ada beberapa hadis sahih, Rasulullah janji. Tentera Islam kalau ada 12,000 paling kuat. Hamailah setengah juta pun musuh Islam, Islam akan menang. Dia kata yang tu janji Rasulullah. Ada dalam hadis sahih. Amr bin As baca, hantar surat pergi dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila hantar pergi surat dekat Sayyidina Umar Al-Khattab ni keluar tanya cari.
Nak cari lagi mana 8,000 nak hantar api. Tanya, himpun. Dapat 4 saja. Dapat 4,000 orang saja. Bila kata 4,000, hak yang tahu Amr bin As ni dah ada 5 bulan di benteng pertahanan, di tembok pertahanan. Duk kepung musuh nak masuk tak boleh. Dah 5 bulan dah kami duk kepung tanah. Minta lagi 8,000, rupanya dia bagi 4,000 saja. Okey. 4,000 tu dihantar mai ketua. 1,000 tentera diketuai oleh satu panglima. 1,000 diketuai oleh Khalid Al-Walid. 1,000 lagi diketuai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. 1,000 lagi diketuai oleh Zubair bin Awam. Yang ni apa matau lah. Nah. Kemudian 1,000 lagi diketuai oleh Talha bin Ubaidillah. Kata Umar Al-Khattab, aku hantar 4,000 je. Yang tu je yang ada. Dan aku hantar 4 ketua. 4 ketua ini mewakili 4,000 lagi. Jadi, Sayyidina Umar Al-Khattab tulis surat, hantar kepada Amr bin As, aku hantar 8,000. Padahal hantar 4. Satu ketua tu melengkapi 1,000. Wakil kepada 1,000. Lebih 8 lah. Faham tak? Jadi bila sampai, sementara nak berjalan sampai 5 bulan tu jadi 7 bulan dah. Sampai Amr bin, yang kata Zubair bin Awam ni duduk pun tak. Hang berjalan berbulan kot. Kalau kita ni naik kapal terbang. Hai nak rehat, salah kerja nak rehat. Nah? Dia sampai terus berjumpa dengan Amr bin As. Berapa lama dah apa duduk ni? 7 bulan. Kata Amr bin As, kami dah duduk 7 bulan dah dekat sini. Dia tak duduk. Dia kata, tunjuk dekat aku tang mana pintu-pintu kota ni nak masuk. DP satu lepas satu. DP, kan dia memang spy paling hebat lah. Dia nak cari pintu yang korang pengawal. Yang tak berapa ramai pengawal dia. Kata Amr bin As, kami pun pusing tak habis. Sebab mereka ramai sangat. Tak mana-mana ada mereka. Wahai Zubair, kata Amr bin As, kalau hang tengok semua hitam yang duk kerumun gula tu banyak, dia kata, banyak lagi. Tapi tak ada lah gula zaman tu, manisan lah. Nah? Banyak lagi tentera ni, dia kata. Macam mana kita nak masuk? Kata Zubair bin Awam, keuntungan yang kita akan perolehi andai kita dapat pecah tembok Mesir ini, seluruh wilayah Hijaz akan masuk Islam. Afrika akan masuk Islam. Afrika itu negara besar. Dia akan masuk Islam. Nah, Mesir keseluruhannya dapat kita Islamkan. Dan seluruh wilayah Utopia dapat kita Islamkan. Punya untung besar ni. Dia kata kalau kita boleh masuk. Termasuklah Turki. Kita dapat Islamkan. Janji kita tembus tembok Mesir. Lepas tu, lepas dia pusing-pusing cari, jumpa. Bermakna dia tak duduk rehat langsung. Jumpa satu pintu yang orang kurang. Bukan kata tak ada orang. Kurang tentera yang menjaga dia. Tu dia habaq. Susun strategi. Tinggi ni nak naik ni. Tinggi nak naik. Ada tangga. Buat tangga sendiri. Buat tangga, sandak di tembok tu. Naik dia kata, kok pintu ni orang tanya. Caranya kita tak ramai. Baru 8,000. Baru 8,000. Hampa dengar sekali lagi, bila aku ada di atas tu, aku takbir. Allahu Akbar. Bermakna itu isyarat perang naik. Kalau takbir ni isyarat perang. Hampa ramai-ramai yang ada 8,000 ni, sahut. Biar musuh dengar, kata kita ada dalam ni dah. Padahal ada kena tembok. Tidak pakai-pakai duk menyuruh. Ni buat keluar semua suara sekuat kuat hati. Di antara takbir perang kan, menunjukkan semangat.
Dia naik, dia sampai dah di atas. Dia betul-betul duduk di atas. Dia pun takbir. Takbir dia tu diikuti oleh 8,000 tentera yang ada ni. Dengan sekuat-kuatnya orang-orang Rom yang ada tu, masih lagi dengan Rom. Rom ni Yahudi kan. Dia pendengar, rupanya kita telah pun diserang. Musuh dah masuk. Dia tak masuk lagi. Hebat dia dah. Dia pun terjun. Bila mana dia pun lari, dia terjun buka pintu kota. Bila buka pintu kota, masuk. Masuk. Berlakulah peperangan Mesir. Memang sengit peperangan tu. Memang sengit. Itulah yang mana yang mencatatkan di dalam kitab yang ada di tangan kita ni kehebatan dia, pengabdian dia kepada Allah dan Rasul, sehingga kan berbekas di dada dia. Yang mana yang dia sebut sini, salah seorang daripada kaum muslimin pernah berkata, salah seorang daripada kaum muslimin tarik situ Urwah bin Zubair. Urwah yang kata. Urwah bin Zubair, anak lelaki dia yang saya kata dia balik daripada perang Uhud, tak ada masuk dalam rumah tu. Urwah tu jumpa bapa sekali-sekala, naik kokor kamaknya. Kata Urwah, aku boleh memasukkan jari telunjuk ni sampai habis pada lubang yang terdapat di dada ayah dia tu. Punya dalamnya tikaman, tapi tak mati, tak mati-mati. Kita akan baca sejarah kematian, kewafatan dia. Dia mati sebab apa, dia mati cara macam mana. Kita akan baca insya-Allah ta'ala. Dan kata Urwah, bekas sebatan pedang yang terdapat pada badan dia tu boleh mengalir air. Maksudnya macam longkang tu. Berlongkang. Kalau kata tuang ayak tu akan bertakung. Di dalam longkang-longkang bekas daripada sebatan pedang musuh pada jasad dia. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? Bila mana senjata musuh yang terlalu tajam, cantah dia punya baju besi dia akan terkoyak. Terkoyak, ada yang relai. Bila jatuh relai, dia akan jadikan badan dia sebagai perisai. Setiap kali dia ditebas dengan pedang, dia nanti perkerah isi dia. Dia tahan kan? Jadi senjata musuh tu tak dapat menembus. Cuma mungkinlah bila terlalu ramai yang kumpul kat dia tu, kadang-kadang hak tembus menembus yang kena. Sat lagi lepas perang tu barulah belek tang mana luka aku ni, tang mana luka aku, barulah nak cabut satu baru dicabut tu di antara kehebatan Zubair bin Awam yang mendapat gelaran Hawarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawarin saya kata apa? Bodyguard. Hawarin apa dia? Bodyguard. Baru sedap kan? Bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah minggu depan ada sini. Minggu lagi sekali. Kita akan baca tentang harta kekayaan. Rupanya dia orang kaya. Dia orang kaya. Seronok kita akan baca tentang kekayaan. Buat kerja apa? Perang tak berhenti-henti. Tapi kaya. Tengoklah hebatnya. Kira nak dapat jaminan syurga Allah bukan mudah pun. Bukan mudah. Sampailah dia kata, aku walaupun hayat dijamin syurga oleh Rasulullah, tapi aku nak cari satu amalan yang mana dijanjikan, siapa buat amalan ni dosanya akan diampunkan. Siapa buat amalan ni dosanya akan diampunkan. Dia nanti dulu-dulu macam mana dalam medan perang, dia akan ke depan. Macam tu dari segi amalan. Siapa yang boleh buat begini-begini, dosa dia akan diampunkan. Dia akan dulu-dulu. Itu dia nama sabiqun. Sabiqun ni sahabat yang selalu berlumba-lumba nak buat baik. Dia akan dulu. Walhal Rasulullah dah jamin syurga kot. Kalau kita lah, lagu kita ni, Rasulullah dah jamin syurga, tak payah buat apa dah. Perang lagi tak pergi, kan? Tak susah payah tapi cari-cari buat apa. Syurga dah ada. Ni tak pernah tinggal setiap siri peperangan. Begitu juga dari segi amalan dia.
Tak pernah berhenti. Dia buat. Dialah di antara sahabat yang awal-awal sekali akan buat. Apa pun kalau nak bagi, dia dulu. Kalau nak hulurkan bantuan, dia dulu. Walhal Rasulullah dah jamin dah suka untuk anduk diam sudahlah di rumah. Hidup dengan sedar. Allahu Akbar. Hebat sahabat yang bernama Az-Zubair bin Awam. Tidak ada dengar nama je no. Tak kenal maka tak kenal maka tak cinta. Tahu kalau tak mau bagi lupa buat macam mana? Balik itu cerita kat orang rumah. Saudara saya tak ada orang rumah. Saya duduk seorang. Sembang dengan dinding. Okey. Satu-satu cara nak bagi ingat. Tulis. Balik dia seorang-seorang tu tulis. Untuk nak bagi ingat. Tangkap dalam kepala kalau jangan lupa. Pasal apa? Ini di antara sahabat-sahabat yang kita dengar nama. Pernah dengar nama. Tapi kita jarang-jarang baca peribadi. Kan? Bila kita baca peribadi mereka, maka kita tahu betapa hebatnya sahabat-sahabat kata Rasulullah takkan jamin surga untuk mereka. Kalau takat-takat lagu kita ni, tak sedap perasan. Tak sedap bajet bagus lah. Tak tahu mana pun. So, saya kata tadi, kena pisau pun, dia tak masak dah. Nampak kalau kena tikam, aku tak tahulah. Ya. Kan, subhanallah. Dia tahan kesakitan dia. Sebab dia kata, aku tak takut kepada apa-apa jenis makhluk. Aku hanya takut pada Allah. Jadi dia tak takut dekat pedang, dia tak takut pada tombak, dia tak takut pada lembing, dia tak takut pada apa. Dia hanya takut pada Allah. Sebab tu sebarang jenis kesakitan, dia tak rasa. Jadi bila dia balik pergi ke rumah tu, barulah nak rasa sakit. Barulah rasa sakit. Orang dah berubat lah masa dia rasa sakit. Macam mana penerimaan Sayyidatina Asma' no, tentang jasad suami yang luka parah bila setiap kali balik tu, kira badan tak licin lah no. Jenuh lah nak berubat. Kira yang nak jadi isteri dia pun bukan lagu kita lah. Kok mana pun bukan lagu kita lah. Kalau lagu kita aku tak tahu lah. Kok hang ni sampai tak lekat rumah je pergi perang je. Allahu Akbar. Tang manalah kita ni no? Tang manalah kita kalau dibandingkan dengan para sahabat. Wallahu a'lam. Okey. Ramai sahabat-sahabat bertanya pada saya tentang kutipan untuk Palestin. Saya terpaksa hentikan dulu sebab dekat saya ada banyak. Saya cuba salur melalui mana-mana jalan daripada sahabat-sahabat yang terdekat. Yang ni siapa ingat yang pergi Mesir, yang pergi Palestin dengan saya kali kedua ke Asnah ada pergi. Kita ada jumpa satu imam besar. Nama Abbas. Imam besar Abbas tu. Okey. Dia kahwin dengan orang Bayan Baru. Dia bagi tahu dekat saya, buat masalah ni dia kata kalau kita kirim duit tak boleh masuk akaun. Dia kata, pasal apa? Akaun ni dipegang oleh Yahudi. Sebenarnya TikTok pun Yahudi punya, Facebook pun Yahudi punya, internet ni semua Yahudi punya. Tahu tak? Bank dunia tu Yahudi punya. Kita nak bank duit. Hantar pergi kat mereka. Dia kata, dia pun dah siasat. Ada seorang perempuan. Saya tak usah bagi tahu lah nama dia. Tapi dia duduk di sana lah. Saya memang tak mahu promosi apa-apa nama mereka. Sebab yang ni melibatkan keselamatan mereka. Dan mungkinlah saya bercita-cita untuk ke sana lagi. Kalau ada rezeki. Saya takut saya tak boleh sampai dah. Jadi dia bagi tahu dekat saya. Dia kata jangan hantar. Dia sedang disiasat. Duit tu masuk main kat mana. Dia pun tak payah siasat. Dia pun dapat tahu dah. Dapat tahu dah daripada mana akaun siapa. Dia keluar main rent. Dengan sebab apa saya kata, duit tu tak sampai. Berapa banyak bekalan-bekalan makanan tu yang dibom tak sampai. Kirim doa. Kirim doa dulu. InsyaAllah nanti dia buka
Di antara pintu-pintu yang buka, saya bentar. Saya takkan cerita siapa. Nah, bila dia buka saya beritahu. Sebab saya bimbang bila saya pegang duit banyak, itu satu amanah. Nah, jadi bila dia buka, kita bagi. Nah, buat masalah ni saya hentikan. Sebab apa? Sebab dia kata tak sampai. Betul? Memang masuk dalam kita bila kita baik, naik nama dia. Naik nama dia masuk terus ke dia. Tapi dia boleh tengok engkau tak boleh sampai dekat dia. Dia nak ambil pun tak boleh. Memang susah. Kirimlah doa nah. Kirimlah doa pada setiap munajat kita, pada setiap tahajud kita, pada setiap fardu kita, pada setiap sunnah kita. Kirimlah doa. Jangan pernah putus. Lepas baca Quran, hantar doa. Dalam sembahyang, hantar doa. Lepas sembahyang, hantar doa. Andai berpuasa, waktu berbuka, hantar doa. Jangan pernah putus. Setiap kali kita lintas di hati, atau mungkin terpandang kezaliman yang sedang dilakukan, terus hantar doa. Yang itulah yang mampu kita hantarkan, ialah doa kerana Allah itu maha kuat. Nah, akhiri doa dengan la haula wala quwwata illa billah. Aku ni tak ada daya, tak ada upaya. Nah, melainkan mengharap kekuatan daripada Allah yang Maha Agung. Kita memang tak ada apa. Kita tak mampu. Tambah kita hak yang kaum-kaum wanita ni apalah yang nak boleh buat. Kan? Duk keria kot belakang je, ruri. Apa pun tak boleh buat. Duit ada nak bagi tak boleh. Nah, ni yang kesiannya kat mereka dah. Tapi insyaAllah, doa sampai dah. Doa sampai. Allah Ta'ala tu nak bangkit seorang pejuang tu di situ dah. Ada pejuang yang akan bangkit, yang akan memerangi Yahudi ni, dan Yahudi akan kalah. Pegang satu ya, Yahudi akan kalah. Cuma ketika ni kita diuji dengan pandangan mata yang menyedihkan, amat menyedihkan. Setiap kali pandang berdoa. Bantuan Allah ada. Sampai dah. Cuma tak digembar-gemburkan. Benda ni kalau cerita, mereka dapat tahu. Sebab tu tak boleh cerita banyak-banyak dah. Kita boleh cerita tentang kezaliman mereka. Tapi kita tak boleh cerita tentang kehebatan apa yang ada pada tentera muslimin. Ada. InsyaAllah ta'ala. Doa kita sampai. Allah Ta'ala sedang menjawab doa-doa kita. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ada soalan nak tanya? Oh, ada lagi nak buku. Ada lagi ke yang nak buku ni? Ju boleh lagi ke Ju? Ambil nama dah. Sat lagi nama bagi dekat ni. Bagi dekat adik Ju. Berapa orang yang nak kitab ni? Ramai juga tu. Banyak Ju. Sat lagi main bagi ni. Main bagi dekat adik Ju yang duduk kat depan ni. InsyaAllah. Kita baru sahabat yang kelima, ada lagi 5. Walaupun kitab ni nipih, cerita sikit. Saya ada 10 jilid. Sebab tu saya cerita lama dah. Saya ada 10 jilid. Setiap satu sahabat 1 jilid. Satu sahabat 1 jilid. 1 jilid. Jenuh. Kalau kata nak suruh beli, saya takut membebankan puan-puan. Saya tahu puan-puan kaya. Bermampu kalau kaya. Allah maha kaya. Mampu. Itu tak apalah. Sama-sama kita perbincangkan lebih sedap kita dengar. Allah alam lah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh zalimin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat في فلسطين. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في غزة. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان.
Allahumma sholli muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi kulli zaman. Allahumma sholli muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi dunya wal akhirah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumidz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Masih semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Terima kasih Ustazah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu Ala Muhammad. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang ada di Google Meet. Assalamualaikum.